Assalamualaikum dan selamat pagi para murid Tiga Gemilang. Apa kabar kamu semua? Diharap kamu berada dalam keadaan sehat hendaknya. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah menulis karangan. Kalau sebelum ini cikgu dah terangkan kepada kamu cara-cara penulisan karangan, iaitu karangan mesti ada yang pertama pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian mesti ada isi. Dan yang akhir sekali mesti ada penutup. Okey, tiga perkara ini perlu ada dalam karangan. Apabila kita hendak menulis karangan. Yang pertama mesti ada pendahuluan. Yang kedua mesti ada isi. Isi dia ni terpulang lah. Kalau ada 4, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan sebagainya lah. Dan akhir sekali mesti ada penutup. Ini format karangan yang betul. Jadi hari ini kita akan menulis karangan. Jadi sebelum itu cuba lihat buku teks. Buku teks ke surat. Kita tengok pada muka surat 71. Okey. Buku teks jilid 1, muka surat 71. Jadi tajuk dia ialah Kami Bersahabat. Itu tajuk karangan yang hendak kamu tulis hari ini, ya. Jadi seperti yang cikgu terangkan sebelum ini, kamu perlu membina dia punya kerangka dahulu. Kerangka, ni kalau kamu lihat di sini ada kerangka di sini. Ya. Di sini dalam buku itu telah diberi, ya. Kerangka pendahuluan tu dah diberi. Kerangka ni maksud dia ialah kita masukkan isi apa yang nak ditulis bukan secara ayat lengkap. Contohnya tajuk kita hari ini Kami Bersahabat. Okey. Saiful, Yimei dan Jeva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Okey. Jadi dalam pendahuluan itu apa yang hendak ditulis? Di sini dalam kerangka ni dinyatakan yang pertama nak ditulis hubungan rapat. Yang kedua selain keluarga. Ini dia punya apa yang isi yang nak ditulis dalam pendahuluan. Kalau dilihat di sini dia tidak menulis dengan cara ayat yang lengkap, ayat panjang. Jadi ini baru ditulis dengan menggunakan ayat yang lengkap berdasarkan isi yang ditulis di sini. Okey, cuba kita lihat. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat. Jadi ini tadi hubungan rapat. Jadi dalam bentuk ayat lengkap ataupun ayat yang panjang, jadi sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Dia huraikanlah hubungan rapat tu macam mana. Okey. Digunakan pula isi selain keluarga. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Ini selain keluarga. Kemudian dia sambung lagi lah. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Ini pendahuluan. Ya, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini termasuklah yang di atas ni, yang di atas ni. Masuk yang di atas tu, ya. Jadi pendahuluan dia kita boleh tulis
Saiful, Yimei, dan Jiwa berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Kita sambung lagi ya. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Itu termasuk dalam pendahuluan. Yang di atas ni dengan yang ini. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, macam mana nak tulis pendahuluan dalam karangan? Ya, dalam buku tulis nanti jangan dijarakkan. Ya. Sebelum ni cikgu dah terangkan ya, macam mana nak buat penulisan karangan. Dalam perenggan pendahuluan tidak perlu dijarakkan daripada garisan. Okey? Okey, itu pendahuluan. Kemudian kita masuk pula isi pertama. Isi pertama dalam tajuk kami bersahabat tadi, dia tulis ini jaga tutur kata. Kedua, elak bahasa kasar. Ini yang nak ditulis dalam isi yang pertama. Okey. Isi yang pertama ni kamu akan tulis dalam perenggan yang kedua. Pendahuluan ini tadi perenggan pertama. Perenggan kedua ialah isi yang pertama. Ni. Jadi dalam perenggan kedua tadi, bila dah masuk isi, ini barulah kita jarakkan daripada garisan. Daripada garisan tepi buku tulis kita tadi. Jadi macam mana ayat ni nak buat? Dengan menggunakan isi yang diberi ni tadi. Jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Jadi apa yang nak ditulis? Jadi kamu boleh tulis contohnya macam inilah. Ataupun nanti kamu boleh guna ayat kamu sendiri. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata apabila bercakap dengan sahabat kita. Contoh macam tu. Kemudian titik tadi, elakkan menggunakan bahasa yang kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Itu kita telah menggunakan kedua-dua isi tadi. Dalam isi pertama tadi ni ada dua ni tadi. Kita telah menggunakan. Maksudnya kita dah huraikanlah dalam perenggan kedua ni tadi. Kamu boleh tulis macam itu. Cikgu ulang balik contohnya lah. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata apabila bercakap dengan sahabat kita. Elakkan menggunakan bahasa kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Itu contohlah. Tapi kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri. Lagi bagus. Okey. Baik. Masuk isi kedua. Isi kedua ni dalam buku teks ni tak diberi. Tak diberi. Jadi apakah isi kedua yang hendak kita tulis? Jadi berpandukan kepada ni dialog di bawah ini. Ni perbualan mereka ni di bawah ni. Saling membantu, kemudian ikhlas. Jadi di sini isi dia saling membantu, kemudian ikhlas. Macam ni lah. Jaga tutur kata, kemudian elak bahasa kasar. Jadi di sini tulis saling membantu, kemudian ikhlas. Jadi macam mana nak tulis dengan menggunakan ayat yang lengkap? Ini rangkap yang ketiga dalam karangan kamu. Yang pertama tadi pendahuluan. Yang kedua isi utama tadi. Ini rangkap kedua. Ini rangkap yang ketiga. Rangkap ketiga sama juga, jarakkan daripada garisan yang terdapat dalam buku tulis kamu tadi.
Nah, dalam buku teks itu diberikan permulaan nak tulis apa dalam lengkap ketiga. Seterusnya, jadi gunakanlah perkataan tadi tu, sentiasa membantu dan juga ikhlas tadi. Jadi kita boleh tulis contohnya, seterusnya kita juga mestilah sentiasa membantu, membantu sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Itu contoh. Bantuan yang dihulurkan tersebut mestilah ikhlas. Okay? Itu contoh ayat yang cikgu bagilah. Kamu boleh guna ayat sendiri. Cikgu boleh ulang. Cikgu ulang semula ya. Seterusnya kita juga mestilah sentiasa membantu sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Apabila dia di dalam kesusahan. Bantuan yang hendak diberikan itu mestilah ikhlas. Ataupun bantuan yang dihulurkan itu mestilah ikhlas. Itu contoh. Ya, isi dalam rangkap yang ketiga. Nah, kedua ni isi dalam rangkap ketiga tapi isi yang kedua. Okey. Baik, untuk isi yang ketiga kita rujuk semula. Ini bawah ni. Ni. Mengambil berat, berkongsi masalah. Jadi di sini dalam rangka isi ketiga tadi tulis mengambil berat, kemudian berkongsi masalah. Jadi macam mana nak buat dalam bentuk ayat yang lengkap? Untuk perenggan seterusnya ni. Dalam buku teks tu dah diberi permulaan ayat dia selain itu. Jadi kita gunakan ni tadi. Mengambil berat, berkongsi kesedihan, berkongsi masalah lah. Okay? Berkongsi masalah. Masalah ni macam-macam lah. Masalah ni contohnya dalam kesedihan, tidak faham satu mata pelajaran tersebut. Itu masalah lah tu. Okey, ini contoh ayat dia. Contoh daripada cikgu lah. Kamu gunakan ayat kamu sendiri kalau boleh. Selain itu, kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita. Berkongsilah kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Itu contoh. Jadi kita gunakan tadi mengambil berat dan juga berkongsi masalah. Kita kembangkan ayat tersebut. Ulang balik contoh dia. Selain itu, hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita. Berkongsilah kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Okay. Itu isi yang ketiga dalam perenggan isi yang terakhir. Baik, jadi bahagian penutup. Bahagian penutup ini dalam buku teks ni dah beri apakah yang nak ditulis. Hormati sahabat, orang menghormati kita. Jadi dalam penutup ni inilah dia. Bila dikembangkan ataupun dihuraikan isi yang diberi tadi, iaitu hormati sahabat dan orang menghormati kita ni, dia jadilah macam ini. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Okay? Itu penutup. Jadi, bila kamu buat seperti ini, maka betul lah format karangan kamu tadi. Okay? Jadi, cikgu nak kamu buat dalam buku tulis karangan. Kalau ada buku panjang tu, kamu buat dalam buku panjang.
Ya. Kamu boleh buat sama ada seperti yang contoh dalam buku teks ni, maksudnya ada kotak, ya. Sebelah ni kerangka, sebelah ni cara nak tulis. Kamu boleh tulis macam ini, ataupun kamu boleh tulis terus karangan tersebut, ya. Boleh tulis terus karangan tersebut. Jadi okay, jika ada apa-apa persoalan nanti, kamu beritahu cikgu. Okey, contoh macam inilah. Kalau kamu nak terus tulis karangan tersebut, ya. Okey, macam biasa. Tulis tarikh, ya. Hari ini hari Rabu, kemudian tarikh 7 hari bulan 7, 2021. Dan tajuk kami bersahabat. Kemudian ini perenggan 1. Perenggan 1 tadi kita kena mula dengan ni, ya. Sekejap. Okey. Saiful, Yimei dan Jeva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey, ini pendahuluan. Okey, pendahuluan. Okey. Kemudian masuk perenggan kedua. Jadi kita dah mula memasukkan isi. Dalam kerangka tadi isi pertama. Jadi isi pertama tadi diberitahu dalam kerangka tu, jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Okey. Jadi kita tulis daripada di sini. Sini. Okey. Jarak sikit sini. Maksud dia tidak lurus dengan yang ini. Tetap lurus ni. Jarak sedikit ke depan. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan jadi sambunglah. Okey. Sambunglah dengan yang cikgu beritahu tadi. Yang cikgu baca tadi. Dengan apa? Contohnya menjaga tutur kata, menjaga tutur kata apabila bercakap dengan sahabat kita. Titik, titik. Apabila bercakap dengan sahabat kita, titik. Dan elakkan menggunakan bahasa yang kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Itu dia macam tu. Okey. Jadi cikgu ingat semula, bila masuk perenggan kedua, ini jarak, ini jarak kosong sini. Tapi bila di sini tak muat lagi, turun ke bawah, dia di sini. Dia bukannya sama lurus dengan huruf A ni. Dia ke sini. Sampailah habis. Okey, sampai habis perenggan kedua.
Okey, contoh ni perenggan kedua. Okey, bila dah habis perenggan kedua, masuk pula perenggan ketiga dengan menggunakan isi kedua yang terdapat dalam kerangka karangan tadi. Okay, dalam kerangka karangan tadi, isi kedua dia ialah sentiasa membantu dan juga ikhlas. Okey. Jadi jarakkan sama juga. Contohnya, seterusnya koma, kita juga mestilah sentiasa membantu sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Bantuan yang diberi mestilah ikhlas. Itulah. Okey. Seterusnya tulis lagi ya. Tulis sampai selesai. Okey. Kemudian masuk pula ke perenggan yang ketiga untuk isi yang seterusnya tadi. Perenggan ketiga, isi dalam kerangka tadi, isi yang ketiga. Isi yang ketiga tadi ialah mengambil berat dan juga berkongsi kesedihan. Selain itu, koma apa? Yang cikgu beritahu tadi. Okey. Tulis, okey. Tulis sampai habislah. Okey. Kemudian yang akhir sekali masuk bahagian penutup. Okey, masuk bahagian penutup. Jadi bahagian penutup tadi ini bahagian penutup. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat dengan sebaik-baiknya. Okey. Ini cara kita menulis karangan. Jadi cikgu harap kamu faham cara-cara penulisan karangan mengikut cara yang betul atau format yang betul. Mesti ada pendahuluan, kemudian isi dia ini, isi 1, isi 2 dalam bentuk perenggan, isi 3, dan akhir sekali ialah penutup. Okey, jadi di sini ada berapa perenggan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perenggan di sini. Jangan letak nombor tepi dia. Cuma cikgu beritahu je. Ada 5 perenggan di sini. Okey. Jadi kalau kamu tidak faham nanti, tulislah dalam pautan yang cikgu beri hari semalam. Okey, untuk pembelajaran ini itu saja. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, dalam pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.